Hai dan salam sejahtera kepada semua. Okey, hari ini saya nak menceritakan berkenaan tentang protection bila kita beli rumah. So protection dekat Malaysia ni ada dua. Okey, so MRTT adalah Mortgage Reducing Term Takaful. Okay, so ini adalah untuk takaful lah. Kalau untuk conventional punya, kita panggil MRTA. Dan juga MLTA. Okay, so MRTT adalah Mortgage Reducing Term Takaful. Untuk MLTT pula, konsep yang sama, mortgage tapi leveling. So beza dia dekat sini, apa yang anda nampak pun adalah perkataan leveling dan juga reducing. So untuk protection rumah basically ada dua ini sahaja. Okey, saya akan cerita lebih detail tentang protection ni. Okay, saya akan mulakan dengan MRTT dulu. Okay, MRTT tadi macam yang saya bagi tahu, dia punya keyword dia adalah reducing. Okay, kenapa yang dikatakan dengan reducing? Okay, saya akan tunjukkan dengan satu graf. Okay, ini adalah pinjaman anda kepada bank, mengikut anda lah rasa yang berapa rumah yang anda nak beli. Sekarang kita ambil contoh untuk 300,000. Okay, so ini adalah tempoh pinjaman. Basically tempoh pinjaman kalau bawah 35 tahun, bank akan bagi tenure, maksimum tenure selama 35 tahun. So kita letak 35 kat sini. Okay, so ini adalah line hutang anda. So dari tahun pertama sampai ke tahun 35, hutang kita semakin berkurang dekat bank, betul tak? Okay, so ini adalah line hutang. Dan ini adalah protection MRTT. So MRTT adalah protection yang selari dengan hutang anda. Okay, kita ambil contoh pada tahun ke-17, means tahun pertengahan lah, daripada tahun pertama sampai tahun 35. Kita ambil contoh pada tahun 17. Okay, ini 150,000. Anda dah selesaikan hutang anda kat bank. So ada balance lagi berapa? 150,000. Okay. So 150,000 ni bank akan cover anda jadi apa-apa kepada peminjam. Agak-agak apa coverage tu? So dua benda sahaja yang bank akan cover anda jadi apa-apa kepada peminjam, iaitu death dan juga TPD. So TPD ni total permanent disability. So yang bahasa Melayu dia hilang upaya menyeluruh kekal. Jadi dua benda ni kepada peminjam, bank akan lunaskan hutang dia 150,000 ni kepada bank. Okay. So bagi kita punya pendapat ataupun pada mata kasar kita rasa bank dah selesaikan lah hutang ni, kan? Betul tak? Tapi sebenarnya dalam pinjaman kita kepada bank ada satu benda yang di luar kawalan kita, iaitu bank pun sebenarnya suka juga dengan benda ni, sebab benda ni yang bagi profit dekat dia, iaitu apa? Interest rate. So interest rate ni sebenarnya bergantung pada ekonomi sekarang.
Kalau ekonomi teruk, inflasi, so mungkin interest rate akan naik berdasarkan guideline bank lah. Kalau macam tu lah, dia lebih kurang macam tu. So ini adalah interest rate. Okay. So sebenarnya dalam MRTT, interest rate tak cover. Mungkin pada tahun pertama pinjaman anda bank approve, contoh 3.5% pada tahun pertama. Okay. Tapi kita tak tahu, sebab benda ni di luar kawalan kita, kemungkinan besar 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang, boleh jadi interest rate akan naik kepada, depends pada guideline lah. Kita ambil contoh 6% pada tahun ke-10. Okay. So sebenarnya interest rate ni yang membezakan sebenarnya. So ini gap ni bank tak cover. So katakanlah kita rasa bank dah bayar dah 350,000 ni kan, tapi sebenarnya apa yang bank tak cover tadi adalah interest rate. So kemungkinan interest rate dari sepanjang pinjaman tu interest rate akan berubah. So kemungkinan besar mungkin ada interest rate, balance interest rate 30,000. So 30,000 ni sebenarnya bila jadi apa-apa kepada peminjam, waris. Okay. So waris yang akan teruskan bayaran rumah. Okay. Nampak tak? Bila kita ambil MRTT, kita expect protection ni sampai habis. Means bila dah habis pembayaran rumah, kita rasa kita dah selesai hutang. So bila berlaku macam ni, sebenarnya peminjam tak nampak yang interest rate ni yang akan bagi beban kepada waris nanti. So waris akan teruskan pinjaman 30,000 untuk balance rumah. Katakanlah kalau waris tak dapat bayar untuk balance rumah ni, agak-agak apa jadi kepada rumah tu? Yes, lelong. Rumah akan dilelong kalau waris tak dapat teruskan pinjaman rumah. Okay. So agak straight sikit, tapi ini sebenarnya fakta untuk MRTT. Okay, saya akan tunjukkan features untuk MRTT ni sebenarnya. So MRTT ni dia punya payment lump sum. Okay, so peminjam kalau dia nak ambil coverage MRTT ni full, dia kena bayar secara lump sum, either cash ataupun masukkan dalam loan. So basically MRTT ni bank akan charge 5% ke 7%. Okay. So kalau kita ambil rumah 300,000, lebih kurang dalam 15,000 lah peminjam kena bayar untuk MRTT kalau dia nak ambil full protection. Okay. So agak kita pun rasa macam okay, peminjam dah keluarkan duit yang banyak, and then bank perlukan duit secara lump sum untuk protection. So mungkin akan bagi beban lah kepada peminjam. Okey, yang kedua, no transferable. Maksud no transferable maknanya apa yang peminjam ambil protection MRTT ni, apa yang peminjam ambil, okey, tak boleh transfer kepada rumah baru. Contoh, pada tahun pertama, ini tahun pertama kan, okey, katakanlah interest rate 3.2. Okey, sekarang ni peminjam beli rumah, bank approve 3.2% interest rate yang dia dapat. So agak rendah dekat situ. Tapi kemungkinan besar boleh jadi
pada tahun ke-10 interest rate yang bank mungkin dalam 6.0 kan? Kita pun tak tahu ekonomi akan datang macam mana. So ini boleh jadi kemungkinan besar, boleh jadi macam ni. So peminjam rasa dia sangat-sangat beban. Bila dah jadi 6% rate, so monthly installment akan jadi tinggi, betul tak? So bila dia jadi monthly installment jadi lebih tinggi, so peminjam rasa benda tu beban. So dia mencari solution dengan bank yang baru. Sebab mungkin time tu bank yang baru ada bagi interest rate yang sama macam mana dia punya interest rate yang approve awal-awal itu. So dia rasa dia nak pindah kepada bank lain. So bila nak pindah ke bank lain, so basically benda ni terbatal. So MRTT akan habis macam tu saja. Boleh dikatakan burn lah. Sebab basically MRTT ni adalah beneficiary dia hanyalah untuk bank itu saja dan satu-satunya pinjaman. Dan even nak tukar kepada bank yang sama sekalipun, tapi still MRTT ni kena juga apply yang baru. Okay, so yang ketiga, no refundable. Dan dikatakan dengan no refundable ni, andai kata jadi apa-apa kepada peminjam daripada tahun pertama sampai tahun ke-35 tak jadi apa-apa kepada peminjam, so 15,000 ni, contoh 15,000 lah MRTT tadi yang peminjam bayar lamsam tadi. So 15,000 ni tak boleh nak refund. Mana kata apa yang peminjam bayar untuk protection ni secara cash ataupun masuk dalam loan, so 15,000 ni tak ada pulangan langsung. So zero lah sebenarnya. Okay, and then bila tak ada refundable, so dia pun sama juga, tak ada cash value. So cash value macam tadi saya bagi tahu burn. So actually dalam protection tu sebenarnya peminjam hanya bayar semata-mata untuk protection. Okay, so peminjam rasa rugi. Ramai yang dah tahu MRTT ni akan merugikan diri dia satu hari nanti. Betul. So bila ramai rasa rugi kalau ambil MRTT ni, bila buat pinjaman dengan bank, iaitu beli rumah lah kan, so ramai yang dah beralih dengan MLTT. MLTT adalah dia punya terms dia ialah leveling.